Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu 4 UPM dan mungkin daripada sekolah lain. Apa khabar semua? Hari ini cikgu nak ajar tentang eksperimen saiz bayang-bayang. Okey, apakah yang kita pernah buat? Kamu pernah buat tak bayang-bayang? Bayang-bayang akan terjadi apabila objek dihalang oleh cahaya dihalang oleh objek. Okey. Objek apa yang akan menghasilkan bayang-bayang? Sama ada objek tu legap ataupun objek tu load cahaya. Okey. Bayang-bayang penuh terhasil apabila objek cahaya dihalang oleh objek legap. Bayang-bayang kurang jelas terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek load cahaya. Okey. Bayang-bayang tidak terbentuk atau tidak terhasil apabila objek load sinar digunakan. Faham Itu yang minggu lepas. Okay, hari ini kita nak tengok macam mana bayang-bayang tu boleh jadi besar, boleh jadi kecil kan. Padahal objek tu sama tapi bayang-bayang dia kejap-kejap besar. Kadang-kadang bayang-bayang ini kecil. Kita nak tengok apakah faktor yang menyebabkan bayang-bayang kita macam kamu lah. Kadang-kadang bayang-bayang kamu kecil je. Kadang-kadang bayang-bayang kamu besar. Apakah faktor yang menyebabkan bayang-bayang kamu menjadi kecil ataupun besar? Okey, kita tengok muka surat 92 Buka muka surat 92 dulu. Okay, kamu dah buka muka surat 92, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Tengok dia sedang melakukan eksperimen. Besarnya saiz bayang-bayang ni. Kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek tu, jauhkan lampu suluh dari objek, lampu suluh dengan objek, jauhkan maknanya dia suruh tambahkan jarak bayang-bayang mungkin menjadi lebih kecil. Okey. Itulah hipotesis kita. Mari kita rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Okey. Sekarang dia suruh buat eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Okey. Tengok tujuan eksperimen dia menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Apakah faktor yang menyebabkan saiz bayang-bayang kita berubah saiznya? Okey, tengok ni cikgu usah garis kejap. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Penyataan masalah. Okay, kalau kamu buat eksperimen kat sekolah, kita akan buat semua ni, kita akan salin semua ni sebagai format mengeksperimen. Kamu kena tulis apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Dia buat hipotesis ni ialah jangkaan awal dia. Ayat dia kena tulis macam ni. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okay, betul ke? Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, tambah jarak objek dengan sumber cahaya, maksudnya semakin jauh lah jarak objek dengan sumber cahaya ni. Semakin jauh lampu suluh ni dengan objek ni, semakin berkurang saiz bayang-bayang, dia kata. Makin jauh objek dengan sumber cahaya, bayang-bayang ni makin kecil. Betul ke tak? Kita kena buat eksperimen. Okay. Kita kena tahu pemboleh ubah dimanipulasi ni ialah pemboleh ubah yang kita ubah-ubah. Apa yang kita ubah? Jarak sumber cahaya dengan objek. Kita akan semakin jauhkan ataupun dekatkan sumber cahaya, iaitu lampu suluh dengan objek. Bergerak balas, apa yang kita akan perhatikan ialah saiz bayang-bayang. Kita akan tengok saiz bayang-bayang. Okay. Dimalarkan ialah jarak objek dengan skrin. Objek dengan skrin ni kita malarkan, kita jangan ubah. Kita biarkan ini, kita ubah yang ini je. Okey. Okey, sekarang alat dan bahan lampu suluh, pembaris, objek berbentuk silinder, pita pelekat, kertas manjung, langkah-langkah lekatkan. Ini semua ni lah langkah-langkah ni baca. Okey, contohnya sekarang macam ni. Okey, jarak objek dengan lampu suluh kalau 5 cm. Katakan yang sekarang ni 5 cm. Saiz dia, katakanlah saiz dia, panjang dia 10 cm. Lepas tu kalau kita jauhkan lagi jarak, adakah saiz bayang-bayang tu, kita ke belakangkan lagi lampu suluh, adakah saiz bayang-bayang ni akan bertambah atau berkurang? Dia kata tadi saiz dia akan berkurang. Okay, maknanya kalau kat sini 5, kalau kat sini saiz bayang-bayang tadi 10. Kalau 10 kita makin jauh, sepatutnya dia akan lebih berkurang. Jadi kurang, katakan 8. Okay. Katakan kita tambah lagi jarak dia, tambah lagi jarak objek dengan lampu suluh, jadi 15. Apa jadi pada saiz bayang-bayang? Katakanlah kat sini dia semakin kecil, katakan 6. Jadi kita boleh buat kesimpulan semakin bertambah, tengok ni, jarak objek dengan lampu suluh, tengok ni. Bertambahkan 5 10 15, jadi tulis ni semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin apa? Tengok ni.
corak bayang-bayang ni 1086, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Cuba tengok, kita akan tengok. Kejap lagi cikgu akan buat eksperimen tunjuk dekat awak. Okey, ini adalah hipotesis. Ini contoh saja, cikgu bukanlah ukur betul-betul, cikgu hanya letakkan nombor. Kita anggap sekarang ni hipotesis ni adalah betul. Sekarang cikgu nak tunjukkan pada eksperimen betul ataupun tidak. Okey, kamu tengok eksperimen cikgu sekejap lagi. Okey, sekarang kita nak buat eksperimen. Kita ada skrin, yang ni skrin. Kita ada objek iaitu bateri dan kita ada sumber cahaya iaitu lampu sudu. Tengok bayang-bayang terhasil. Sekarang cikgu akan kurangkan jarak antara objek dengan sumber cahaya. Kurangkan tu maksudnya dekatkanlah. Cikgu kurangkan jarak antara objek dengan, sekarang tengok bayang-bayang dia macam ni. Okey, sekarang cikgu akan alihkan dia lebih dekat. Apa jadi pada saiz bayang-bayang? Oh, saiz bayang-bayang bertambah apabila kita kurangkan jarak antara objek dengan sumber cahaya. Kalau kita tambahkan jarak tu, tambah tu maksud jauhkan objek dengan sumber cahaya. Jauhkan. Tengok pada bayang-bayang dia. Jauhkan maknanya saiz bayang-bayang berkurang. Faham Sekarang ni kita nak ubah-ubah, kita nak manipulasi jarak antara objek dengan skrin. Objek dengan skrin. Kita nak, kalau kita kurangkan jarak objek dengan skrin, apa jadi pada saiz bayang-bayang? Atau kita tambahkan jarak objek dengan skrin, tambah tu maksudnya jauhkan, apa jadi pada saiz bayang-bayang? Kita tengok sekejap lagi Cikgu dah matikan lampu. Tengok apabila sekarang ni tengok bayang-bayang terhasil, ada bayang-bayang sel kering ataupun bateri kat sini. Sekarang ni kita, apakah akan berlaku pada saiz bayang-bayang pada skrin ni kalau kita kurangkan jarak antara objek dengan skrin? Sekarang ni objek dia, kita kurangkan jarak. Okey, tengok. Okey, semakin kita kurangkan jarak objek dengan skrin, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Apa kata kita tambah pula jarak antara objek dengan skrin? Tambah tu maksudnya kita jauhkan. Tengok bayang-bayang, jangan tengok bayang-bayang cikgu, tengok bayang-bayang bateri. Okey, tengok bayang-bayang bateri. Apa jadi pada bayang-bayang bateri? Kita jauhkan objek dengan skrin. Tengok apa jadi pada saiz bayang-bayang apabila kita tambah saiz, apabila kita tambah jarak antara objek dengan skrin, maka saiz bayang-bayang dia akan bertambah. Kita ubah jarak objek dengan lampu suluh ataupun sumber cahaya. Semakin maknanya semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Sekarang cikgu nak kamu buat dua eksperimen. Tuliskan dua eksperimen, eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Ni eksperimen 1. Yang satu lagi yang kita ubah, kita buat eksperimen 2. Okay, cikgu tuliskan untuk awak. Okay, kerja kamu hari ni buat dalam buku sains 2. Kamu ada sains 2 tak? Tuliskan eksperimen. Buat pada 2 muka surat. Maksudnya yang sebelah kiri ni muka surat yang kiri, yang ini ialah muka surat yang kanan lah, sebelah-sebelah. Okey, kita buat eksperimen tadi. Yang pertama yang cikgu tunjuk tadi adalah eksperimen yang pertama. Faktor dia ialah jarak antara objek dengan lampu suluh. Okey. Yang kedua, jarak antara objek dengan skrin. Lampu suluh ataupun nama lain lampu suluh ni sumber cahaya lah. Kita boleh guna lampu suluh ataupun kita boleh tulis ayat umum iaitu sumber cahaya. Okey. Okay, jarak antara objek dengan lampu suluh, jarak antara objek dengan skrin. Okay. Lukiskan jarak antara objek dengan lampu suluh yang mana kamu manipulasikan tadi. Okay, ini gambar objek kita. Ini gambar bateri kita. Ini gambar bateri kita. Ini gambar lampu suluh kita. Ini gambar lampu suluh. Ini gambar skrin. Ni gambar skrin. Okey, lukis elok. Okey. Yang mana faktor ni? Jarak antara objek dengan lampu suluh yang ini yang ini. Kamu tunjukkan. Yang ni jarak antara objek dengan skrin yang ini. Okey. Jadi ikutkan tadi
Apa kita manipulasi ni? Yang ni adalah kita namakan pemboleh ubah dimanipulasi, PM. Yang ni dia punya PM. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi. Tulis balik yang ni, tulis kat sini. Jarak antara objek dengan skrin. Okey. Pemboleh ubah manipulasi yang ni pula. Yang ni jarak antara objek dengan skrin. Ni jarak antara objek dengan lampu suluh, jarak antara objek dengan skrin yang ini. Yang bergerak balas apa kita perhatikan? Kita perhatikan saiz bayang-bayang. Dua-dua ni kita perhatikan pemboleh ubah bergerak balas. Yang diperhatikan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas. Okey. Saiz bayang-bayang. Sama juga dengan ini, pemboleh ubah bergerak balas dia lah ialah saiz bayang-bayang. Okey. Okey. Sekarang cikgu nak kamu buat tujuan eksperimen ni. Tujuan ni kita tahu tujuan untuk menyiasat, ni ayat standard dia, untuk menyiasat hubungan di antara PM ni ialah yang pemboleh dimanipulasi, kita panggil dia PM, nama pendek dia, dengan PB. PB ni yang bergerak balas yang ni, PB. Okey, buat untuk tujuan yang ni, buat juga yang tujuan yang ini. Ni dalam 2 muka surat cikgu tulis kat sini, cikgu kat screen tab cikgu. Sama juga untuk menyiasat hubungan di antara PM. PM dia apa yang ni? Apa ni PM tadi yang dia tukar tadi? PM dia ni jarak antara objek dengan skrin dengan PB. PB dia apa dalam ni? PB dia adalah saiz bayang-bayang. Okey. Apa beza dia? Okey, cuba buat hipotesis. Hipotesis cikgu kali kamera ni penting. Okey, berdasarkan cerita yang eksperimen cikgu tunjuk tadi, buat ni. Semakin bertambah tu maksud semakin jauh bateri dengan lampu ni, semakin bertambah jarak antara objek dengan lampu suluh, semakin apa jadi pada saiz bayang-bayang. Okay, ini untuk yang ni kalau semakin besar jarak dia, apa jadi pada saiz? Adakah saiz bayang-bayang bertambah atau berkurang? Ni jawapan nak tahu bertambah ke berkurang. Ini hipotesis. Hipotesis yang tu yang ni. Hipotesis yang ini pula semakin bertambah jarak apa ni? Jarak antara objek dengan skrin. Yang kita manipulasi dia antara objek dengan skrin semakin bertambah ke berkurang? Maksudnya sekarang ni jarak ni kita bertambah, jarak ni semakin jauh antara objek dengan skrin ni, apa jadi pada saiz bayang-bayang? Adakah semakin bertambah atau berkurang saiz bayang-bayang? Itu kamu kena jawab lah. Kalau kamu tak pasti, cuba tengok balik eksperimen cikgu buat tadi. Okey, boleh buat tak? Salinkan ni dalam sains 2 ataupun nama sains 2 ni adalah amali. Tak ada sains 2 ada amali tak? Cikgu tak ingat kamu tulis apa itu. Okey, tak ada, gunakan sains 1 pun boleh. Okey, cuba buat yang ni dulu. Okey, hari ni kita kena buat, benda yang kita buat ialah hari ni kita kena menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi untuk yang ini, pemboleh ubah dimanipulasi untuk yang ini,
pembuluh bar bergerak balas yang ini dan ini adalah benda yang sama. Pembuluh bar bergerak balas dia sama. Kita nak tengok saiz bayang-bayang. Lepas tu kita nak buat tujuan. Lepas tu hari ni kita nak buat hipotesis. Untuk eksperimen bayang-bayang. Boleh? Boleh buat Okey. Cuba buat eksperimen ni.